Biar kita buat sikit-sikit tapi banyak jenis. Contoh, tadi buat banyak tapi sikit jenis. Tetapi untuk mengelakkan jangan jemu, biar banyak jenis tapi sikit-sikit. Semayang sunat katakanlah 20 rakaat. Baca Quran setengah juz. Lepas tu agak zikir setengah jam. Selawat agak 100-200. Kemudian agak mengaji 1 jam. Lepas tu mutlaah setengah jam. Buat sana sikit, sana sikit. Jadi kita tidak jemu. Tak jemu. Agak-agak nak jemu berzikir, baca Quran. Agak-agak nak jemu baca Quran, semayang 2 rakaat. Ya. Agak-agak nak jemu semayang, ya. Balik rumah. Kita berhibur dengan anak isteri kita, niat berhibur, nak bagi dia hiburan, pahala juga, sunat juga. Ada setengah orang sudah, dia tak nampak tu mengumpulkan sunat. Sebab itu boleh balik apa abang masam? Tak tahu kau saya boleh juang di luar ni, letih ni, tak tahu pagar tak perlu ni. Macam mana abang tak masam? Senyum simpul dengan isteri dan anak-anak kita tu pahala. Jangan-jangan lebih besar pahala daripada sayang sunat, daripada membaca Al-Quran. Mengapa masam? Mentang-mentang berjuang 2-3 lengkok nak masam. Janganlah begitu. Rasulullah kan pernah bersabda, "Qamaqal tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyum simpulmu itu di hadapan saudaramu itu dapat pahala sedekah. Senyum mesra dengan anak isteri dapat pahala sedekah. Kita senyum mesra dengan kawan-kawan, dengan sahabat, dapat pahala sedekah. Nampak tu? Jadi jemu sayang sunat, aku nak bergaul dengan kawan lah, bermesra dengan kawan, dapat pahala sunat. Jadi hilanglah, hilang letih, hilang jemu. Kalau jemu juga umpamanya ajak-ajak berkelah pula, tangkap-tangkap ikan, sama semayang jemaah sama, serah sama ada situ, dapat pahala juga, hilang jemu. Jadi perbagaikan untuk menghilangkan jemu. Jadi untuk menghilangkan jemu, saya ulang lagi, biar banyak jenis, sikit-sikit pun tak apa, daripada buat banyak tapi jenis ini sedikit. Cuma perlu diingatkan, bila kita dah banyak buat jenis-jenis ibadah, walaupun sikit-sikit, kita pastikan, cuba kita pastikan mana ibadah yang boleh menempuh hati kita, mana ibadah yang boleh membaiki hati kita, mana amalan ibadah yang boleh melembutkan hati kita, mana amalan ibadah yang terasa kebesaran Allah tu, mana ibadah yang kita terasa cinta kepada Allah, rasa rindu dengan Allah, atau mana amal ibadah yang boleh membunuh mazmumah kita. Itu diperbanyak. Itu diperbanyak. Macam-macam jenis amal ibadah kita buat. Walaupun ini sikit, ini sikit, ini sikit, tapi kita pastikan, tengok di mana amal ibadah yang boleh membaiki hati, menghiburkan hati. Ya, datang kita rindu dengan Allah, takut dengan Allah, lembut hati kita dan semua. Boleh kita memusnahkan mazmumah kita. Itu diperbanyak. Mungkin kali subhanallah, ya, sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat tak boleh jadi, nampak. Cuba puasa lagi tak pun jadi. Baca Quran naik jemu pula, makna pun tak faham, mudah jemu. Kalau faham maknanya seronok. Sebab dalam Quran tu ada cerita, ya, ada hiburan, ada hukum, ada syurga, kisah bidadari, ya, macam-macam ada situ. Boleh terhibur. Ini kita tak tahu makna, boleh, ya, tak boleh membangunkan jiwa kita, tak boleh. Ya, cuba baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum umpamanya. Situ rasa sedap. Ya, banyakkan ya Hayyu ya Qayyum. Sebab itu dah memberi kesan kepada jiwa. Sebab amal ibadah tu dengan tujuan untuk memberi kesan kepada jiwa. Bila berkesan kepada jiwa, berkesan kepada gerak gigi kita yang lahir ini. Banyakkan tu. Itu saja. Tapi nak dipastikanlah. Pastikan. Jadi Allah pelbagai, Allah banyakkan jenis-jenis amal ibadah itu. Ini keranan Allah kepada kita, ya, rahmat dan nikmat yang kepada kita, untuk Allah membolehkan kita diberi pahala yang bermacam-macam jenis. Wa yujazi man dhalla anha adla.
Jadi kita dah katakan tadi, Allah masukkan syurga seseorang itu kerana rahmatnya. Walaupun kita diperintah beribadah, bukan ibadah tu untuk membolehkan seorang itu masuk syurga. Tetapi wa yujazi man dhalla anha adla. Siapa yang Allah hukum besok, itu kerana keadilannya. Siapa yang Allah azab, itu kerana keadilan Allah. Siapa yang dia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, ini adalah kerana keadilan Allah. Kerana keadilan Allah. Kerana orang yang masuk neraka tu, dia telah mensia-siakan kejadiannya. Patutlah Allah masukkan neraka. Kata umpamanya orang minum arak lah katakan. Ada setengah orang minum arak sampai tunggang langgang bau mabuk. Bila dia siuman diingatkan, janganlah saudara minum arak lagi. Saya minum arak pun tak ada ganggu engkau, tak ganggu awak. Ini soal diri saya sendiri. Ini sampai mabuk-mabuk ni, rosak fikiran sebagainya. Itu otak saya, bukan otak awak tadi. Dia lupa tu. Dia tu siapa jadikan? Allah. Otak tu siapa jadikan? Allah. Kepala kita siapa jadikan? Allah. Jadi dia dah merosakkan hak Allah. Dia kata dia punya. Mana otak tu dia punya? Mana kepala tu dia punya? Allah yang punya. Jadi dia rosakkan Allah punya. Jadi orang minum arak sampai mabuk tu, artinya dia dah merosakkan hak Allah. Sebab batang tubuh orang tu Allah yang punya. Kepala orang tu Allah yang mencipta. Jadi artinya hak Allah. Mengapa dia rosakkan hak Allah? Sebab itu kalau dia masuk neraka kerana arak, ini adalah kerana keadilan Allah. Kerana dia sudah merosakkan hak Allah. Sebagai contoh, Jadi siapa yang masuk neraka kena azab, ini kerana keadilan Allah. Kerana dia sudah mensia-siakan apa yang diciptakan oleh Allah. Dan sebab itulah orang yang besok masuk syurga neraka, hati kecil masing-masing rasa puas hati. Terasa benar adil dengan Allah. Patut betul aku ni masuk neraka. Kata hati kecil, puas betul. Tak macam di dunia ni. Bagaimana adil ni seorang hakim, macam mana pun orang tak puas kalau kena hukum. Kalau puas hati umpamanya patut dia kena hukum, tak puas hati tentang lamanya. Katalah seorang tu patut dia kena hukum, masuk jil pudu. Hatinya mengakui patut aku ni masuk jil pudu. Patut. Tapi ada segi lain pula dia tak patut. Patut ni 2 tahun, hakim ni silap lah 4 tahun bagi aku. Nampak tu. Dalam segi dia masuk tu, dia senang hati. Dia terasa patut sebab dia dah buat jahat. Tetapi tentang lama dia tak puas hati pula. Patut 2 tahun kena, mengapa 4 tahun? Dia kretek di situ. Tak puas. Tetapi besok orang masuk syurga neraka, besok puas hati betul. Terasa adilnya Allah. Kenapa? Kenapa? Allah berkata, wa kafa bi nafsika hasiba. Cukup engkau sendiri yang menghisap. Cukup engkau sendiri yang mengira. Jadi kalau engkau masuk neraka, memang dah engkau congak sendiri betul masuk neraka. Hisap engkau, kiraan engkau, bukan kiraan aku, kata Allah. Sebab itu nak masuk neraka puas hati. Kenapa? Dia congak-congak sini, cumbuang-cumbuang, oh patut aku masuk neraka. Macam mana cobaannya? Kita cerita sikit macam ni, kisah dalam kubur. Cuba baca kisah-kisah alam kubur. Bila seorang manusia yang sudah mati, setelah dimandikan, dikafankan, disemayangkan, bawa ke kubur, telah dimasukkan di liang lahat, kemudian dikambus, dah kambus, manusia semua yang mengiring semua balik. Sebelum mungkar nangkir, malaikat mungkar nangkir datang, tukang katuk, tongkol pukul tu, malaikat apa dulu datang? Apa malaikat ni? Malaikat Roman. Malaikat Roman. Malaikat Roman. Bila sampai malaikat Roman, sebelum mungkar nangkir datang, Allah datangkan 2 orangnya balik. Dia pun bangun. Apa kata malaikat Roman kepada mayat yang sudah sedar semula ni? Tulis amalan kau. Malaikat Roman suruh tulis. Orang yang dalam kubur tu, amalan dia sama ada amalan baik maupun amalan jahat. Apa kata orang tu si mayat? Macam manalah saya nak nulis?